TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kita kembali dalam Road to Success. Hari ini kita nak belajar subjek produksi multimedia. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita kekalkan penjarakan fizikal kita, pakai pelitup muka, dan sebelum kita buat apa saja, pastikan kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita terhindar daripada wabak COVID-19. Alright, anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Aisyah. Cikgu, apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik. Okey, hari ini subjek kita cukup menarik iaitu produksi multimedia. Ya, baik betul. Cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, jom Cikgu kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Silakan Cikgu. Alright. Okey. Okey. Aiman tak buat sekali? Cikgu buat dulu. Cikgu kenakan cecair Saya pembasmi kuman. simpan dululah Okey, dan inilah yang paling penting bila murid-murid pergi ke sekolah, pastikan bawa bersama-sama cecair pembasmi kuman yang cikgu kan? Betul. Okey, cikgu dah sekolah pakai pun dah. ada sedia kan? Dah ada sediakan juga Ya, betul. Okey, dah pakai ni, kita boleh buka pelitup muka dan jangan buang merata-rata. Pastikan letak di tempat yang selamat. Baik cikgu. Hari ini subjek kita produksi multimedia. Ya, betul. Dengar pun dah seronok cikgu kan? Ya. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tentang subjek kita pada hari ini cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, produksi multimedia ni salah satu daripada subjek MPV iaitu mata pelajaran vocational. Dan kami akan dedahkan murid dengan perisian-perisian untuk mengedit sama ada lagu ke, video ke, ataupun grafik, animasi dan juga teks. Alright, nanti saya nak buat lagu lah cikgu, boleh InsyaAllah boleh Aiman. Okey cikgu, itu pandangan cikgu tentang subjek ini dan kita nak lihat juga pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Okey. Hai, saya Amira. Saya suka dengan subjek produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan lebih lagi pengetahuan saya di dalam bidang multimedia. Dan saya dapat banyak ilmu dan pengalaman dari segi aktiviti merekod, mengedit dan sebagainya. Dari subjek produksi multimedia, banyak hal yang saya pelajari. Antaranya, saya mempelajari bagaimana cara menguruskan masa untuk menyelesaikan sesuatu tugasan pada waktu yang ditetapkan. Saya suka dengan subjek multimedia kerana subjek ini banyak mengajar saya tentang cara mengedit dan merakam video atau gambar dengan lebih mendalam lagi. Selain itu, semasa di tingkatan 4 juga, saya belajar cara untuk mengedit audio menggunakan SoundForge. Saya sangat suka dengan subjek produksi multimedia kerana peluang pekerjaan dalam jurusan multimedia amatlah luas. Banyak permintaan perusahaan atas karyawan dalam bidang ini adalah sangat tinggi. Selain itu, subjek ini mengajar saya untuk urus masa dengan baik kerana guru sentiasa membekalkan tugasan supaya saya dapat menambah baik skill saya dari aspek editing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Haslinda binti Hashimuddin, ibu kepada Nora bin Nazaruddin. Harapan saya untuk Raimi sempurna menghadapi peperiksaan SPM beliau pada tahun 2021 ini adalah agar Raimi lebih kuat, lebih tabah, lebih fokus dalam pembelajaran kerana cabaran pembelajaran pada masa kini adalah amat berbeza sekali. Saya amat berharap agar Raimi berjaya dalam peperiksaan SPM-nya. Bukan sahaja dalam peperiksaan SPM, malah dalam kehidupannya, serta mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari yang telah dicurahkan oleh guru-guru sepanjang tempoh 11 tahun beliau bersekolah. Dan saya sentiasa mendoakan agar Raimi berjaya dipermudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Saya Puan Zurina, ibu kepada Muhammad Irfan Zulkarnain bin Azhar. Harapan saya kepada anak saya yang bakal menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi, teruskan usaha untuk bertempur di medan peperiksaan tak lama lagi. Sedikit pengorbanan kamu pada hari ini menentukan kamu 20 tahun akan datang. Di mana kamu pada 20 tahun akan datang. Teruskan usaha kamu ke arah mencapai kejayaan. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Aisyah. Ya, saya. Okey, cikgunya pun nampak cantik. Memang sesuai dengan subjek kita pada hari ini, produksi multimedia. Baik cikgu. Tambahan pula, sekarang ni memang trend anak muda ataupun murid-murid kita ni yang suka untuk buat video, suka untuk buat lagu dan sebagainya. Jadi subjek ini cukup penting untuk murid-murid. Baik, sebelum kita mulakan kelas cikgu, ada murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan mereka. Adakah mereka dah bersedia untuk bersama dengan kita? Alright, kita ada yang pertama. Kita bersama dengan Hazim. Boleh kenalkan diri sikit, Hazim? Okey, Hazim, boleh kenalkan diri? Hai, nama saya Muhammad Azim dari Sekolah SMK Aikro. Okey, dan seterusnya kita ada Firzana Zainal. Boleh kenalkan diri anda? Hai, nama saya Firzana daripada Sekolah SMK Aikro. Alright, seterusnya kita ada Nurul Ainin. Silakan. Hai, nama saya Nurul Ainin Sofia, saya dari Sekolah SMK Aikro. Dan yang terakhir kita ada Muhammad Irfan. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Irfan dari Sekolah SMK Aikro. Semua daripada SMK Aikro. Okey. Adakah anda dah bersedia ni nak mulakan kelas kita pada hari ini? Okey, sebelum kita nak mulakan cikgu, mungkin cikgu boleh bagi sikit cikgu kata-kata semangat kepada anak-anak murid kita ni sebelum kita start kelas. Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum anak-anak cikgu yang berada di studio bersama dengan cikgu walaupun kamu berada di sekolah. Okey. So, cikgu nak ucapkan tahniah sebab terpilih masuk tingkatan 4 MPV, okey? Kerana nak masuk ke kelas MPV ni memang kita select betul-betul student. First, memang kita pilih student yang tak bermasalah. Kedua, student yang tidak mempunyai masalah kehadiran. Okey. So, cikgu harap penerangan cikgu untuk format baru KSSM ni untuk kamu berempat dan juga seluruh Malaysia ni boleh clearkan lagi apa yang kamu tak faham tentang format peperiksaan, insya-Allah. Okey cikgu, kalau kita tengok kat sini Hazim dah macam komposer lagu dah cikgu Okey, mudah-mudahan ini dia salah satu daripada apa yang kita belajar, dan bukan setakat belajar cikgu, mungkin suatu hari nanti memberikan masa depan yang lebih cerah. Baik cikgu, sebelum kita mula kelas, kita berehat seketika cikgu. Dan kita kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Aisyah. Okey cikgu, subjek kita pada hari ini produksi multimedia, dan kita nak tanya kepada murid-murid kita, macam kat rumah anda semua dah ada studio sendiri ke? Mungkin mereka dah ada cikgu kan? Ada tak? Ataupun mini studio lah kan. Kadang-kadang mereka buat kerja dan buat video editing dan sebagainya, mesti kena ada mini studio macam tu kan. Baik cikgu, tanpa lengahkan masa lagi, jom kita mulakan kelas kita cikgu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey pelajar, hari ini cikgu nak terangkan lebih kepada format SPM 2021. Sebab format kita untuk KSSM ni ada perubahan. Okey, dari segi pentaksiran secara teori ataupun pentaksiran secara modul lah. Okey, jadi kita tengoklah. Okey, kita tengok dulu matlamat mata pelajaran. Okey, apa matlamat mata pelajaran MPV ni sebenarnya? Okey, kita nak sediakan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai serta etika profesional. Okey, dalam bidang produksi multimedia. Sebagai usaha ke arah melahirkan murid yang boleh berdikari, berdaya saing serta boleh menjana idea kreatif dan inovatif bagi mencapai matlamat negara maju. Okey, sebab itulah tadi Aiman saya bagi tahu
student kita ni kita nak kena select lah. Maksudnya dekat situ kita nak ajar mereka untuk lebih berdisiplin. Punca utama bukannya kita ni kata pilih tu sebab kita nak student yang terbaik saja ke, bukan. Sebenarnya kita banyak pentaksiran. Kalau student selalu tak datang sekolah, pentaksiran tu hanya boleh dilakukan di sekolah sahaja. Pentaksiran yang modul ni. Kalau mereka tak datang ke sekolah, maksudnya pentaksiran akan terdelay dan student tak boleh nak ke step yang seterusnya nanti. Okay. Jadi berperingkat cikgu ya? Berperingkat. Kita punya pentaksiran memang peringkat berperingkat. Okey. Okey, kita tengok sekarang. Okey, pentaksiran KSSM MPV menggunakan 2 instrumen. Okey. Yang ini pelajar 4 orang ni baca betul-betul, dengar betul-betul, nanti boleh sampaikan pada kawan-kawan yang lain. Okey. Alright. Yang pertama kertas 1. Okey, kod kertas ialah 7403/1 berbentuk ujian bertulis teori lah. Okey, maksudnya yang ini mereka akan ambil masa SPM nanti. Okey, masa SPM ataupun masa kita ada ujian kemajuan ke, ujian pertengahan tahun ke, ujian akhir tahun ke, ujian percubaan ke, ini yang mereka akan ambil lah. Okey, kertas 1. Okey, yang kedua ialah kertas 2. Sama je kod kertas dia, 7403, cuma slash itu jadi /2 lah sebab kertas 2 berbentuk kerja kursus. Okey. Sebenarnya menarik sangat. Okey, kita tengok. Kita ada format pentaksiran. Okey, perkara yang pertama. Okey, jenis instrumen untuk kertas 1. Kertas 1 tadi maksudnya ujian bertulis. Okey. Yang kertas 2 pentaksiran kompetensi. Okey, pentaksiran kompetensi ni maksudnya kita bagi mereka satu soalan untuk mereka buat secara praktikal, secara teknikal. Okey, kalau mereka tak lepas, tak kompeten, kita takkan bagi mereka ambil ke next stage. Okey. Yang kedua, jenis item dia. Okey, untuk ujian bertulis nanti kita ada 2 bahagian sahaja. Okey, kalau yang lama kita ada 3 bahagian, bahagian A, B dan C. So, untuk yang baru ni, KSSM, kita hanya ada 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey. Dan untuk kertas 2, tugasan modul. Kita ada lebih kurang 8 modul, tapi kita ada modul pentaksiran sebanyak 11 modul pentaksiran. Alright. Bilangan soalan, okey. Untuk kertas 1, kita ada 15 soalan bahagian A, kena jawab semua. Dan bahagian B, kita ada 4 soalan, bahagian B pun kena jawab semua. Maksudnya soalan yang awak dapat nanti dalam buku soalan kena jawab semua. Senang cerita. Okey. So yang kertas 2 pula kita ada 11 modul pentaksiran. Okey, dan yang keempat jumlah markah, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Yang kertas 2 100% markah. Okay. Jadi bahagian mana yang mudah untuk murid-murid skor cikgu? Sebenarnya yang mudah ialah bahagian yang ini. Sebabnya kenapa saya kata kertas 2 pentaksiran ni mudah? Student boleh dapat markah kalau dia buat, lepas tu dia tunjuk cikgu, boleh tak ni? Kalau cikgu kata okey awak ubah. So cikgu akan bagi student untuk ubah. Kita akan benarkan sehingga student kompetensi. Student lepas. Okey? Itu hak student yang nanti saya akan ceritakan. Okey? Alright. Tempoh ujian. Okey, kertas 1 2 jam sahaja. Kalau yang lama 2 jam 30 minit. Okey, jadi dia dah potong 30 minit dah. Dia dah shortkan jadi 2 jam. Okey, kalau kertas 2 Februari tingkatan 4, okey, sehingga dinilai masa awak tingkatan 5 nanti. Julai tingkatan 5. Okey, wajaran ni. Okey, Aiman boleh tengok wajaran dia. Kertas 1 40% je. Kertas 2 ni 60%. Banyak kan? Banyak cikgu. Sangat banyak. So pelajar 60% ni kita memang nak bantu awak. Kalau awak buat betul-betul, memang boleh A+ dalam tangan, bukan setakat A. A+ dalam tangan. Sebab tu kita pilih student yang terbaik. Sebenarnya kita nak bantu student tersebut. Okey. Kontes dia semua kandungan lah. Okey, dalam orang kata semua bab, okey, kita akan tanya dalam kertas 1 dan semua bab kita akan tanya dalam kertas 2. Okey. Aras kesukaran macam biasalah, ada rendah, sederhana dan tinggi.
Dia punya nisbah 5-3-2. Okey, ni tak ada berkenaan. Okey, kedua ni tak ada aras-aras kesukaran. Dia sama saja. Okey, lepas tu kaedah penskoran. Okey, yang ini kita ada dikotomos. Okey, yang ini dikotomos ni maksudnya pelajar, awak betul, kita bagi markah. Kalau awak salah, kita pangkah terus. Okey, kalau analitik ni maksudnya pemarkahan dalam esei secara terperinci. Betul-betul dia ikut skema yang diberikan. Kita tak boleh nak bagi markah kesian ke, kita tak boleh nak bagi markah tak apalah, dia baginya aku bagilah markah, tak ada. Okey, dan holistik ni barulah kita ada holistik ni kita bagi dia orang macam mungkin student fikir macam ni, so kita bagilah dia markah juga. Okay. Itu holistik. Okey. Kalau yang kedua ni kita ada rubrik penskoran. Nanti saya akan tunjukkan juga rubrik penskoran ni macam mana. Okey. Saya sebenarnya kalau boleh hari ni nak fokus yang ini. Sebab 60% banyak kan? Banyak jadi student kena tahu apa yang diorang kena buat, apa yang perlu diorang tahu. Okey? Maknanya daripada 60 markah tu pun kita dah boleh lulus dah cikgu kan? Ya, sebenarnya lulus dalam tahangan. Ya. Okey. Right, kita tengok dulu kertas 1. Okey, kertas 1 tadi cikgu beritahu kita ada 2 bahagian. Yang pertama bahagian A dan yang kedua adalah bahagian B. Okey. Bahagian A. Bahagian A ada 15 soalan. Yang ini memang 15 soalan. Daripada awak 2021 sampai 2025 ke, bahagian A memang akan ada 15 soalan. Okey, jumlah markah 60 markah. Okey. Masa yang dicadangkan untuk menjawab adalah 45 minit. Maksudnya pelajar kena pandailah arrange masa. Okay, kalau soalan yang sukar, jangan contohlah awak tak ingat dia punya cara nak menjawab, jangan habiskan masa menatap je soalan tu, jangan. Move ke another question. Itu yang terbaik. Jadi nanti bila kita dah relax, baru kita pergi balik kepada soalan yang kita tak dapat nak jawab tadi. Idea tak sampai lagi cikgu. Idea tak sampai lagi. Okey, next. Contoh soalan bahagian A. Okey, soalan bahagian A ni dia memang direct je sebenarnya. Okey, ada yang direct, ada yang depends on rajah. Okey, ada yang dia suruh kita suai padankan. Okey, tapi yang itu saya rasa saya tak naklah detail hari ni sebab kita nak fokuskan kepada kedua-dua pentaksiran. Okey, hari ni saya bagi yang orang kata awak boleh faham at least 70% awak faham bentuk soalan macam mana. Okey, senaraikan 5 elemen multimedia. Okey, saya nak tanya student saya, benda ni diorang dah belajar masa awal-awal tahun waktu PKP sebenarnya diorang belajar ni. Mesti diorang boleh jawab ni. Kita nak tengok diorang ingat tak walaupun PKP. Siapa mereka cikgu? Ingat ke tak Okey, saya nak minta Irfan. Okey, Irfan. Irfan, bagi cikgu satulah elemen multimedia yang awak tahu. Grafik. Grafik. Okey, cikgu tuliskan grafik. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya Hazim. Hazim? Video. Video. Okey. Video. Video Okey, lagi Firzana? Audio. Audio. Okey, cikgu tuliskan, nanti cikgu tanda betul ke tak. Okey, next. Ainin. Animasi. Animasi. Okey, Ainin, cikgu nak 2 dari awak. Animasi dan? Teks. Teks. Okey, kita tengok betul tak jawapan dia. Okey, Aiman. Budak multimedia, okey, dia kena tahu kelima-lima elemen multimedia ni. Okey. Yang pertama grafik dia kata. Okey, betul. Okey. Okey, grafik good. Yang video betul, audio betul, animasi betul, teks pun betul. Berapa markah cikgu? Yang ini 5 markah. Wow, 5 markah. 5 markah senang je awak nak dapat sebenarnya kalau awak membaca dan awak faham langkah kerja. Sebab dalam soalan bahagian A pun dia ada tanya juga soalan langkah kerja berdasarkan rajah. Okey. Alright. Next. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua.
Ini ialah jenis muka type. Okey, ini untuk modul elemen teks. Pun diorang dah belajar masa PKP. Okey, jadi kita tanya diorang. Okey, saya nak tanya ni. Ya. Okey, saya nak tanya. Okey, jenis font. Okey, jenis font kalau sans serif macam mana Hazim? Cepat. Kena jawab dengan pantas. Silakan Hazim. Sans serif. Sans serif maksudnya macam dia without. Tak ada lekuk-lekuk. Yes, tak ada lekuk-lekuk. Sans serif tiada lekuk. Serif baru ada lekuk. Okey, good. Okey, kalau Arial ni apa? Sans serif. Sans serif. Okey, kalau Times New Roman? Ada lekuk kan? Ni nampak tak lekuk ni? Ni. Dekat tepi N ni ada lekuk. Kan? Okey, so ini ialah serif. Korea pun serif. Dan Tahoma adalah sans serif. Okey, itu cara kita menentukan font dia cikgu Ya, cara. Student kena hafal lah, kena faham. Baik cikgu, sebelum kita nak sambung lagi, kita berehat dulu seketika boleh cikgu? Boleh. Dan kita kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, gummy, gummy. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal anda, pakai pelitup muka dan paling penting pakai cecair pembasmi kuman sebelum kita melakukan apa-apa saja pekerjaan di luar sana. Baik murid-murid, kita dah selesai dah di bahagian yang pertama untuk subjek kita pada hari ini, produksi multimedia, dan kita nak sambung lagi di bahagian B. Jadi cikgu, tadi kita dah bincangkan beberapa soalan dan murid-murid kita boleh jawab dengan cemerlang cikgu. Boleh dapat A+ cikgu? Boleh, mesti boleh. Alright, kita nak make sure yang kita dapat A+. Jadi tumpukan perhatian anda untuk bahagian B. Silakan cikgu. Okey, kita terus kepada bahagian B. Okey, kita ada 4 soalan bahagian B. Okey, satu soalan 10 markah. So, semua dapat 40 markah. Okey, masa yang kita cadangkan adalah 75 minit. Okey. Alright, ini contoh soalan bahagian B. Okey, yang inilah awak kena jawab dalam bentuk langkah-langkah. Okey, anda diberikan fail audio suara, lepas tu fail audio muzik. Lepas tu terangkan langkah-langkah untuk menggabungkan kedua-dua fail audio tersebut menggunakan apa? Feature mix. Yang ini diorang tak belajar lagi lah. Okey. Okey. Right, markah dia adalah 10 markah. Banyak tu. Perlu dibuat di kertas di bahagian B cikgu. Di bahagian B. Yang ini nanti diorang akan sediakan, mereka akan sediakan tempat lah untuk menjawab, ruang untuk menjawab. So mereka akan jawab di situlah. Langkah pertama, klik apa. Langkah kedua, begitulah seterusnya. Okey, yang ini contoh soalan bahagian B juga. Okey, kalau sebelum ni, contoh soalan ni adalah untuk bahagian C. Tapi bahagian B ni, kita dah ambil yang bahagian C yang dulu kita dulu kita ada, sekarang kita dah tak ada kan? Kita bawa kepada bahagian B. Macam dia tu. Dah gabung dah cikgu Dia dah gabungkan dah. Alright. Okey, jadi kita terus pergi kepada kertas yang kedua, iaitu berbentuk kerja kursus. Okey, saya nak beri sedikit peringatan mesra untuk calon. Peringatan mesra untuk calon. Bukan hanya untuk calon SMK Aikro, tapi semua calon di Malaysia. Calon produksi multimedia di Malaysia. Okey, hanya calon yang kompeten 50% dan ke atas dari keseluruhan modul pentaksiran di tingkatan 4 layak untuk didaftarkan. Contoh, kita ada 6 modul Untuk tingkatan 4 kita ada lebih kurang 6 modul. Pastikan student dapat 3 atau lebih. Dia Baru kena boleh. kompeten tadi, yang kita kata kompeten.
dia kena kompeten 3 atau lebih. Kalau tak, kita takkan bagi dia ambil SPM. Dia memang tak layak. Itu memang dah ditetapkan dalam LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Bukannya cikgu sendiri tahu yang buat, tapi memang dah ada dalam termaktub dalam kita punya format pentaksiran. Bukan calang-calang jugalah boleh ambil subjek ni cikgu ya. Kalau saya tak tahulah boleh ambil ke tak tu. Okey. Yang kedua, calon akan dikira kompeten apabila memperolehi 70 markah dan ke atas. Okey. Tapi ini awak kena ingat, sebenarnya kalau awak dapat bawah 70, kita boleh buat pentaksiran ulangan. Maksudnya dekat situ, sebab tu saya kata tadi, kena datang sekolah selalu supaya cikgu sayang awak, okey? Supaya cikgu tahu masalah awak tak pandai bab yang mana, cikgu boleh ajar sampai awak dapat. Cikgu-cikgu ni Aiman, dia akan suka kalau ramai student dia yang boleh dapat A+. Mana ada cikgu yang tak suka? Cikgu saya tak murid-murid dia cikgu. Saya sayang sangat dengan diorang ni. Diorang lah saya saya dah punya jadi anak asset. murid cikgu lah macam tu. Boleh. Okey cikgu. Okey, next. Okey, ni hak calon. Okey, calon, awak kena tahu hak kamu. Sebenarnya Aiman, benda ni kita dah printkan untuk diorang dalam modul pentaksiran kerja kursus. Tapi saya yakin mesti ada calon yang tak baca. Jadi saya keluarkan supaya mereka tahu hak mereka. Apa hak calon. Okey, yang pertama, kamu boleh minta untuk ditaksir apabila telah bersedia bersesuaian dengan pendekatan pentaksiran atas permintaan. Tapi contoh elemen teks. Elemen teks diberi tempoh masa, sebenarnya LPM dah tetapkan antara bulan Februari sampai Mac sahaja. So dalam bulan tu je tau. Awak tak boleh lah kata cikgu, elemen teks saya nak bulan 7 lah nanti. Tak boleh, bukan macam tu. Kamu boleh atas permintaan ni, maksudnya based on jadual yang kita dah berikan. Yang LPM dah berikan guide dia. Guide jadual. Calon berhak dimaklumkan keputusan pentaksirannya selepas pentaksiran dijalankan. Ini maksudnya, contoh saya dah taksir student saya dah taksir Hazim. Bila saya dah taksir Hazim boleh tahu sama ada dia kompeten atau tak kompeten. Maksudnya saya bagi tahu dulu, Hazim, you tak kompeten tau. Jadi kena ulang balik. So kita bagilah diorang, selalunya cikgu-cikgu akan bagi satu date lah untuk diorang lebih bersedia. Kalau kita nak hadapkan student pun, diorang tak ada guideline date, takkan nanti diorang akan terkapai lah cikgu. Terkapai. Diorang tak pandai nak arrange masa nanti. Betul cikgu. Maknanya boleh bagi chance lagi lah, walaupun memang kadang-kadang kita akan bagi chance sebenarnya Aiman, sehingga mereka berjaya. Berjaya buat. Sebab saya tahu sebenarnya pentaksirannya ni agak sukar. Betul. Sebab tu cikgu akan bantu sehingga kamu berjaya. Dan memang banyak kerja. Banyak kerja tak Azim? Semua banyak tak yang you kena buat? Sangat banyak. Tapi berbaloi lah dengan 60% markah diorang tu. Okey, jika belum kompeten, calon boleh memohon untuk ditaksir semula. Calon hendaklah menandatangani borang senarai sema evidence setelah menjalankan aktiviti pentaksiran. Ini student kamu kena tahu. Lepas cikgu kamu taksir, kamu kena tanda tangan borang ni. Contoh borang ini contoh borang dia. Yang ini diprintkan, dah diberi pada student. Jadi student nanti dia kena isilah nama calon, nama sekolah, semua ni. Yang bahagian ni cikgu lah yang isi. Contoh kita ada nombor fail PM, lepas tu PRD 01. Ini nama fail dia. Student pun tahulah, dekat situ kita dah nyatakan dah. Kita dah bagi dia orang rubrik daripada LPM ni sangat detail. So pelajar memang, kamu nak senang, kamu memang kena jadikan ini buku kedua kamu. Orang kata yang cikgu kamu dah printkan untuk kamu tu, MPKK tu sebagai kamu punya rujukan yang utama. Selain daripada modul pembelajaran. Alright. Yang inilah. Sekarang ni instrumen pentaksiran tingkatan 4. Tingkatan 4 kita ada 5 modul pembelajaran. Kita ada asas multimedia.
kita ada elemen teks, elemen grafik, elemen audio dan elemen video. Okey. So modul pentafsiran untuk asas multimedia memang kita tak adalah. Kita bermula dengan elemen teks, iaitu memanipulasikan teks. Lepas tu kita ada elemen grafik, kita ada 3, menghasilkan karya ilustrasi grafik, memanipulasi karya grafik, menghasilkan pemodelan karya grafik 3D. Okey. Lepas tu kita akan untuk elemen audio merakam dan menyunting audio. Okey, untuk elemen video menghasilkan rakaman video, menyunting klip video. Kita boleh dari situ sebenarnya kita boleh nampak kreativiti student. Kadang-kadang cikgu bagi guideline macam ni je, tapi student boleh hasilkan yang macam ni. Kreatif mereka ni cikgu. Mereka kreatif. Student sebenarnya mereka kreatif. Lebih kreatif dari cikgu. Lebih kreatif dari cikgu. Ya. Okey. Betul, itu memang realiti. Okey. Alright, yang ini untuk tingkatan 5. Tingkatan 5 kita ada 2 sahaja. Kita ada 3 sebenarnya modul pembelajaran. Okay, tapi yang untuk modul pentafsiran kita ada 2 sajalah untuk elemen animasi dan pembangunan produk multimedia. Okey. PM08 menghasilkan animasi 2D. PM09 menghasilkan animasi avatar. PM10 menghasilkan animasi 3D. Yang ini kalau student boleh, diorang boleh bekerja dengan boleh bekerja dengan grafik-grafik yang kat luar lah untuk animation. Okey. Alright. Untuk yang ini sorry cikgu tersalah. Sebenarnya PM11 bukan PM01. PM11 membangun dan mempromosikan produk multimedia. Sekarang ni kita student boleh bangunkan produk. Contoh kita bagi tahu dia, awak kena buat satu CD interaktif mengenali ABC untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Mereka boleh hasilkan. Tapi mereka nak promosikannya tak pandai. Dekat situ kadang-kadang mereka fail. Kita gagal dekat situ. Jadi dekat sini nanti memang kita ajar mereka macam mana mereka etika-etika dalam pemasaran. InsyaAllah kita akan ajar sekali. Alright. Maknanya cikgu, ini di antara perkara yang mereka akan belajar sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5 cikgu. Betul. Ada mungkin cikgu boleh ceritakan apakah masa depan mereka ni setelah mana mereka dah belajar banyak perkara dalam produk dalam subjek kita pada hari ini, produksi multimedia ni cikgu. Suatu hari nanti mereka akan jadi apa ni cikgu? Okey, sebenarnya dengan produksi multimedia banyak cabang yang awak boleh pergi. Contohnya awak boleh pergi, tapi kebanyakannya more to industri lah. Kalau tak industri boleh jadi cikgu macam saya juga. Okey. Yang pertama, kamu boleh jadi graphic designer. Okey, kamu boleh jadi web designer, lepas tu boleh jadi animasi creator kan. Lepas tu boleh jadi untuk software gaming. Semua sekali memang kebanyakan student kita lah, bukan student saya saja. Student-student sekolah lain pun bila diorang menyambung pembelajaran, diorang akan ambil more to industri lah punya pekerjaan. Dan kalau industri tu biasalah gaji memang mahal lah orang kata kan. Okey, berlipat kali ganda. Tapi kena rajin. Apa-apa pun Aiman, saya dah pesan dengan student saya. Apa-apa pun kat dunia ni, benda pertama you kena pegang ialah rajin. Rajin juga ya. Sebab ialah nak buat multimedia ni perlu kepada kesabaran juga, masa yang banyak dan teliti, kreatif dan sebagainya. Especially bila kita nak menghasilkan karya kartun dan sebagainya. Ya, betul. Dan membezakan di antara kedua-dua karya itu adalah orang tengok karya ni tak berapa ni, jadi harganya mungkin berbeza. Kurang lah. Betul. Okey cikgu, baik, kita nak sambung lagi pembelajaran kita, tapi murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kita akan bertemu lagi selepas ini kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Aisyah. Hari ini kita belajar subjek produksi multimedia. Cikgu, nanti saya nak buat lagu dengan cikgu ataupun boleh. Kita nak jadi pelakon lah cikgu. Boleh? Okey cikgu, boleh kita sambung lagi cikgu pembelajaran kita? Silakan. Okey, boleh. Okey, yang ini saya nak tunjukkanlah contoh modul pentaksiran PM01. Okey, PM01 yang ini ni sebenarnya memang semua student akan dapat dan semua guru dibekalkan. Saya sengaja je tak type semula supaya memang kita nampak dia punya front dia lah, dia punya view dalam kertas dan juga saya transfer ke sini. Okey, so yang pertama memanipulasi teks. Okey. Kamu pelajar kena baca arahan tugasan. Okey, kadang-kadang pelajar ni dia bukan nak cakap pelajar je, kadang-kadang kita pun bila dapat sesuatu buku manual tu, tak ada kita go through satu persatu. Tapi lepas ni saya minta supaya pelajar go through satu persatu mana-mana arahan PM01 ke, PM02 ke sampai PM11. Kamu kena baca yang part ini. Part 1.0 ni, tajuk modul dia dah kata apa yang perlu awak buat ialah memanipulasi teks. Okey, arahan tugasan, kita kena rancang reka letak teks. Okey, rancang reka letak teks. Yang kedua, kena hasilkan teks. Okey, hasilkan teks guna apa? Nanti kamu tengok boleh guna apa. Okey, yang ini penting pelajar. Yang ini, kamu kena simpan fail sebagai PM01_PRD01. Ini kamu boleh gunakan masa kamu buat di komputer ataupun laptop. Save as file kamu PM01_PRD01. Okey? Sebab file kita berlainan. Ini PM01, so ini PM01. Okey, kalau PM02 nanti berlainan pula. PM02, PRD01. Macam tu. Kamu kena tengok. Tengok dekat sini. Okey, lepas tu bila dah hasilkan teks, kita sunting muka type tersebut. Okey, simpan fail sebagai PM01_PRD02. Kamu kena alert sebab tu orang grafik ke, orang seni ke, okey, dia memang akan seorang yang sangat teliti. Kita tak boleh sempoi-sempoi, tak boleh. Mana perangai-perangai kita tingkatan 1, 2, 3, lepaskan. Buka buku baru, jadi pelajar yang lebih berdisiplin dan teratur. Okey? Alright. Hasil disimpan dalam folder dan format yang betul. Yang inilah tadi, folder, format. Okey. Hasil kerja dicetak berwarna. Ni yang nak cetak ni, cikgu tak boleh tolong cetak. Murid kena cetak tapi depan cikgu. Kita memang sangat-sangat kita nak tengok kadang-kadang ada student yang dia tak pandai mencetak, tak pandai print. So dekat situ kita nak tengok betul tak cara student ni print. Ini ni ada markah sebenarnya nanti. Okey. Alright. Okay, yang ini senarai bahan. Dia dah kata dah kertas A4, toner ni ink lah. Okey. Senarai peralatan, komputer, pencetak, okey, perisian. Okey, kamu boleh guna Photoshop atau mana-mana perisian penyuntingan grafik yang lain, contohnya Illustrator. Boleh guna juga Microsoft Office atau mana-mana perisian pemprosesan perkataan. Okey, yang lain. Alright. Okey, ini tadi kita dah bagi tahu. Sebenarnya dalam pentaksiran kerja kursus ni, kita ada dua kriteria lah. Kita ada satu proses kerja, satu lagi kita ada hasil kerja. Okey, apa beza proses kerja dengan hasil kerja? Proses kerja ni, semasa student buat, cikgu akan tengok. Cikgu MPV ni bukan boleh duduk senyap macam ni, tak ada. Kita nak kena pergi satu persatu. Sebab tu dalam satu kelas kita, Aiman, tak ramai. Kita ada paling ramai pun 25 orang. Memang itu guide yang dah ditetapkan. Student kita mesti 20 hingga 25 orang. Tapi kalau lagi rendah pun tak apa. Okey, ada sekolah pun student dia hanya 11 orang. Untuk memudahkan, inilah cikgu nak mentaksir seorang. Sebab tu kerja ni kita tak boleh buat dekat rumah. Kalau kita buat dekat rumah, 30% hasil, proses kerja hilanglah markah. Okey, alright.
Yang ini ni semua dia dah katalah, okey, menghasilkan karya kreatif. Student boleh tak hasilkan karya kreatif? Okey, kalau boleh kita tengok pula hasil kerja dia nanti macam mana. So nanti kita tengok cara pemarkahan saya ada bagi sediakan. Okey, ini yang tadi kita kata rubrik markah. Okey, kita tengok sekejap. 1.1 dia kata hasilkan karya kreatif berdasarkan teks, betul? Okey, macam mana pengiraan dia? Okey, pengiraan dia macam ni. Okey, mula-mula pelajar type teks. Kalau pelajar dapat type teks, dapat 1 markah. Lepas tu bila dah type, dia boleh ubah bentuk. Daripada dia type yang mendatar, dia ubah jadi menegak, melintang, menyengit, melengkung. Kita dah dapat 1 markah. Teks dia teratur dan tersusun, dapat 1 markah. So maksudnya kita dah dapat 3/3 markah kat situ. Okey, jadi kat sini rubrik ni pelajar, kamu bila kamu nak buat tugasan, refer dengan rubrik. Okey? Lebih memudahkan kamu. Sebenarnya cikgu pun bila ada benda ni bukan setakat memudahkan pelajar, tetapi memudahkan cikgu juga. Terima kasih LPM. Okey, yang kedua, tadi kita kata menyunting muka type. Okey, muka type kita ada serif, sans serif, skrip dan dekoratif. Okey, kalau pelajar buat 1 hingga 2 aspek, okey, 1 aspek dapat 1 markah atau 2 aspek dapat 1 markah. Kalau pelajar buat 3 aspek dapat 2 markah. Kalau pelajar buat keempat-empat ni baru dapat 3 markah. Macam tu. Yang ini berguna untuk cikgu semasa cikgu nak berikan markah nanti. Yelah, benda banyak, kita bukan boleh ingat kan. So nak kena juga refer rubrik. Okey. Yang ini hasil kerja. Tadi kita kata proses kerja kan. So yang ini hasil kerja. Hasil kerja memang kita akan tengok 1/1. Okey. Contoh, lakaran reka letak teks. Okey, saiz lakaran mesti lebih daripada ataupun 50% daripada kertas A4. Okey, awak ada kertas A4? Okey, pelajar lukis macam ni je. Pelajar lukis kat sini. Tak dapatlah. Kosonglah markah. Tak lebih daripada separuh Ya. Okey, kamu kena macam ni. Okey, ataupun ada kat sini ataupun 1 muka. Okey, itu lebih bagus. Okey, nak senang lakar je lah 1 muka. Lebih mudah. Okey, lakaran jelas dan kemas, susun atur yang bertema. Okey, susun atur yang bertema contoh, cikgu kata, okey, saya nak kamu buat 1 manipulasi teks untuk pandemik. Okey, pandemik. Kan, student boleh buat dalam bentuk masker, student boleh buat dalam bentuk hospital punya tulisan ke. Okey, susun atur dia tu kita nampak lah yang melambangkan pandemik. Dia punya perkataan-perkataan tu melambangkanlah COVID-19 ke. Okey. Alright. So dekat sini kita tengoklah cara kiraan markah. 1 aspek dia betul dapat 1 markah. Kalau 2 aspek dapat 2 markah. 3 aspek dapat 3 markah. Paling banyak markah memang 3. Okey. Alright, yang ini karya kreatif berdasarkan teks disimpan sebagai PM01 PRD01. Okey. Karya kreatif berdasarkan lakaran. Okey, awak dah lakar tadi kan? Lepas tu awak lukis ikut tak lakaran awak tadi? Okey, kalau ikut kita bagi 1 markah. Nama fail tu betul tak awak simpan? Okey, bagi 1 markah. Folder tu betul tak folder yang awak kena simpan? Dapat 1 markah. Senang tak Aiman? Senang cikgu. Sebenarnya senang. Mungkin yang part awak pecah kepala masa awak nak buat lakaran lah. Nak fikirkan dia punya idea. Okey, untuk jadi budak multimedia ke budak grafik, kamu kena banyak explore. Explore contoh-contoh dalam internet, explore contoh-contoh cara nak buat dalam YouTube. Kamu kena cari inisiatif sendiri macam mana nak jadi orang yang kreatif. Jangan hanya tunggu nak bersuap saja. Tapi saya yakin pelajar sekarang mereka memang suka explore sendiri. Tanpa cikgu suruh. Kadang-kadang saya suruh buat macam ni diorang bagi saya Z. Okey? Advance cikgu ya? Advance. Mereka memang advance. Generasi Z kan? Okey. 2.3 kita tengok teks yang telah disunting dari semua aspek dan disimpan sebagai PR01. PM01 PRD02. Saya tersilap ni Okey. So,
kita tengoklah, kita ada jenis font, saiz font, gaya font, jarak font, cases, warna, kesan khas. Yang ini semua student dah belajar dah. Diorang dah tahu dah jenis font tu macam mana cikgu. Saiz font ni macam mana, gaya font, cases, kesan khas. Okey, kalau dia punya aspek 6 hingga 7 aspek, kita bagilah dia 3 markah. Selalunya saya akan bagi tahu budak, jangan tengok yang ni. Jangan tengok yang ni. Kita nak menang pertandingan, kita kena tengok yang high marks. Betul. Macam mana dia punya pengiraan markah nak dapat high marks. So kita follow lah yang tu. So dia nak yang ni kan. Betul. Awak buatlah yang ni. Awak janganlah tengok-tengok lagi yang ni. Yang ni semua tak payah tengok. Tengok yang paling bawah sekali. Maknanya semua telah diberikan cara-cara yang terbaik untuk kita dapat full mark. Kena dapat A+ cikgu A+ lah. Saya minta tahun ni biarlah semua budak dapat A+. Okey cikgu, mungkin ada sedikit saranan daripada cikgu untuk murid-murid dapat A+ tu cikgu. Sebelum kita berakhir. Okey, mudah saja pelajar Kalau awak nak dapat A+, pentaksiran yang ini tolong follow apa yang cikgu-cikgu kamu minta. Kamu kena buat ikut permintaan cikgu kamu. Kalau tak faham, tanya cikgu. Okey, lepas tu kalau untuk soalan SPM nanti, banyakkan buat latihan. Latihan macam mana tahu? Cara nak masukkan audio macam mana? Kamu buat depan laptop, tengok dia punya cara. Step by step. Kamu kena buat macam tu. Okey cikgu, mungkin ada murid kita nak bagi sikit komen tentang subjek kita pada hari ini ataupun dia nak menekat cikgu. Dia nak nekat hari ini, saya nak pastikan saya nak buat yang terbaik. Okey, silakan Azim. Boleh Azim mewakili murid-murid yang lain. Azim? Okey, silakan. Ya, cikgu. Apa komen anda untuk subjek kita hari ini? Nekat ni nak dapat A+ katanya. Banyakkan buat kerja-kerja pentaksiran yang cikgu bagi dan buatlah apa benda yang cikgu suruh, ikut satu persatu untuk dapat markah lebih bagus lah. Okey, jangan degil Okey, dan kita nak tanya Ainin Sofia. Silakan. Banyakkan buat latihan, malam-malam untuk buat latihan yang cikgu bagi. Okey. Tak boleh malas-malas lah kan. Okey, kita nak tanya pula Firzanah Zainal. Ini nak nekat ni cikgu. Dia orang ni dah berikrar ni. Silakan. Buat latihan. Buat yang terbaik lah untuk cikgu. Okey, last sekali Irfan. Nanti suatu hari jadi komposer. Kena banyak buat latihan, rajin ulang kaji apa yang kita dah belajar. Okey. Terima kasih Irfan. Okey, terima kasih semua atas menyertai kelas kita pada hari ini daripada SMK Aikro. Jauh cikgu datang kan. Dan terima kasih kepada Cikgu Aisyah atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kita dah berada di akhir rancangan. Boleh berikan lambaian sikit? Boleh lambai sikit kawan-kawan? Alright, terima kasih semua. Kita berakhir di sini. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Selamat Hari Guru. #terima kasih cikgu.